Okey, email MOE murid tahun 1 dah ada. Jadi saya akan tunjukkan macam mana cara untuk dapatkan email MOE untuk isi data nilam. Okey, dekat yang saya selalu bagi ni ada link dashboard nilam dekat bawah ni, http bit.ly/pssketsa. Okey, klik kat situ. Akan keluar paparan yang macam ni. Kemudian dekat line kuning atas ni ada utama, ada kenali PSS, ada organisasi PSS, ada aktiviti PSS, ada nilam dan rak buku. So, klik dekat bahagian nilam. Okey, akan keluar paparan macam ni. Okey, nak cari email MOE, contohnya untuk darjah 1, bahagian darjah ni, yang dalam oval ni ada darjah, ada nama kelas, ada nama, ada tahun semasa kan. Bahagian darjah abaikan, nama kelas pun abaikan. Terus klik dekat nama. Kemudian dekat type to search tu, klik dan carilah nama anak-anak. Contoh, saya cari nama Ziyad. So, akan keluar nama Muhammad Ziyad Zikri bin Muhammad Dizul Hafiz. Okey, kat sini, klik only. Dia akan keluar only kat hujung ni. Okey, dekat only kat hujung ni, klik only. Okey, so nanti akan keluar email MOE Muhammad Ziyad Zikri bin Muhammad Dizul Hafiz. So, untuk masukkan dalam data nilam, copy email ni dan pergi ke ke link nilam yang http forms GLE ni, ataupun boleh je klik dekat bahagian sini, bahagian peringkat sekolah, sila klik tu. So, klik yang gambar buku keluar masuk tenggelam timbul tu. So, klik sini, akan keluar form ni. Dan teruslah pastekan email tadi dekat ID pengguna ni. So, dah ada email MOE kat situ. So, yang kalau judul buku ni, isikan tajuk buku. Nama pengarang ni adalah nama penulis. Nama penerbit ni adalah penerbit buku tu. Biasanya penerbit ni ada logo. Lepas tu tahun terbitan adalah tahun bila buku tu diterbitkan. Kategori bahan bukan buku ni maksudnya macam komik, majalah, pamphlet, flyers, itu bahan buku, bukan buku. Kemudian fiction ni adalah bahan buku cerita. Apa-apa buku cerita itu adalah fiction. Okey, bukan fiction adalah buku yang bukan buku cerita. Maksudnya buku-buku ilmiah, buku-buku fakta, ensiklopedia, macam itulah. Okey, bahan digital adalah apa-apa saja bahan yang dibaca melalui laman web. Contoh, katakanlah baca buku cerita, tapi baca buku, dapat buku tu daripada rak buku maya. Itu adalah bahan digital. Okey, walaupun dia buku cerita, tapi dia tidak dikategorikan sebagai fiction sebab dia adalah bahan digital. Alright, bahasa, pilihlah bahasa apa yang berkaitan dengan buku yang dibaca. Jumlah muka surat adalah jumlah keseluruhan muka surat. Jenis aktiviti, kebiasaannya murid akan buat rumusan ataupun bercerita. Itu kebiasaannya lah. Tapi kalau ada yang buat aktiviti lain, maksudnya selepas dia baca buku tu, dia boleh elaborate macam mana. Contoh, katakanlah dia dah baca, lepas tu ibu murid tu akan tanya, okey, buku cerita ni tentang apa? Nanti murid tu akan cerita, buku cerita ni tentang seekor kucing, nama dia Snowy, macam tu. Itu adalah bercerita. Lepas tu yang kat bawah ni, ulasan catatan ni, yang paling simple sangat ulasannya adalah, saya suka buku ini kerana apa? Kerana buku ni seronok ke? Kerana buku ini menarik ke? Menarik sebab apa? Menarik sebab gambar-gambarnya berwarna-warni. Contoh, itu adalah ulasan catatan. Ataupun kalau dapat nilai murni daripada buku cerita tu, nyatakan nilai murni yang ada kat situ, dekat bahagian ulasan ni. Kemudian tekan submit. Okey, itu saja.